اللهجة الشارعة العامية زيك يا أخي. ايه كويس، فرصة كويس يعني خلي الناس عنده يعني المجال يسمع ويتكلم كويس. ماشي الحال يعني كويس جدا. بس فقط نتدرب هذا يعني لازم نتكلم. بس أنا في رأيي الشخصي لا شك أن إتقان التحدث والكتابة بالفصحى أمر ضروري جدا، خاصة للمتخصصين باللغة العربية. وغير لائق نجد في طلابنا وأبنائنا من لا يتقن التحدث والكتابة بالعربية التي يفترض أن يرضعها الجميع. نعم مزبوط كلام. وينبغي أيضا لمعلمي أمثالكم يعني أن يكونوا قدوة لطلابهم في فصاحة اللسان والقدرة على الإبانة. وإذا كان لا يحسن بالمعلمين المواد العلمية يدرس بغير الفصحى التي هي لغة الكتاب المدرس، فهذا عيب أن تدرس مادة اللغة العربية بغير الفصحى. وفي وقت نفسه لابد أن نكتسب لغة ديننا وتراثنا وتاريخنا وحضارتنا، يعني الفصحى. هل موافق على هذا؟ أي أكيد موافق 100%. أكيد موافقين كلهم. والله في كثير الناس هنا في اي جي بيسأل عن الخضر عليه السلام. ما اريد ان اجيب الحين، بس درسنا اليوم في خلي ولي يقول. ان شاء الله اليوم في نبي الله ابراهيم. نعم تأخرنا عليكم، خلص ان شاء الله. الله معك يعني. الله يجزاكم خير. نراكم ان شاء الله. نراكم ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيهم من بين خلقه وخليله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, Alhamdulillah, pada hari ini insya-Allah tabaraka wa taala kita akan menyambung lagi kuliah pengajian kita pada malam ini dengan kisah para anbiya, yang mana pada hari ini kita telah sampai kepada perbahasan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Khalilullah Abul Anbiya, Khalilur Rahman, atuk kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada hari ini perbahasan kita akan difokuskan kepada Nabi Allah Ibrahim. Walaupun mungkin ada di kalangan para pembaca yang ingin bertanya tentang kisah-kisah Nabi Khidir, kita tinggalkan dia dengan kisah Nabi Allah Musa nanti yang kita akan masuk tidak lama lagi insya-Allah. Baik. Jadi insya-Allah hari ini seperti biasa kita akan bersiaran secara langsung di Zoom, dan juga kita bersiaran secara langsung di live IG Dr. Kamilin Jamilan Official, dan juga kita bersiaran secara langsung di Facebook menerusi laman Global Ihsan, dan juga telah saya sharekan di page insya-Allah. Moga-moga muhadarah kita pada malam ini akan mendapatkan manfaat bersama. Baik, insya-Allah kalau tak ada arah melintang, kita akan memulakan kelas kita pada malam ini, iaitu Nabi Allah Ibrahim. Pada sesi yang lepas kita telah berbicara tentang beberapa aspek yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Kalau ingat lagi pada minggu lepas kita ada sebut tentang beberapa ciri dan sifat Nabi Allah Ibrahim seperti yang telah disabdakan ataupun yang kita boleh ambil intipati daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Bila kita bercerita tentang kisah Anbiya, fokus kita adalah sumber-sumber daripada Al-Quran, sumber-sumber daripada hadis Nabi, dan sumber-sumber daripada kitab-kitab sejarawan Islam yang telah diceritakan. Kita tidak akan fokus kepada sumber-sumber yang susah untuk dipastikan kesahihannya, sebab tentang cerita ni, manusia ni boleh buat macam-macam cerita, versi sana, versi situ, tetapi tak ada versi yang lebih asli dan lebih tulen, yang lebih bermanfaat daripada
sumber wahyu kita Al-Quran dan As-Sunnah. Juga barangkali kita akan sebut beberapa aspek yang tidak begitu keterlaluan daripada sumber-sumber Israiliyat. Baik, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Allah Ibrahim, siapakah namanya? Okey. Ibrahim bin Azar ataupun bin Tarikh, bin Nahur, bin Saruh, bin Ra'u, bin Falih, bin Abir, bin Shalih, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihi assalam. So ini adalah merupakan sumber susu galur Nabi Ibrahim alaihi salam yang boleh didapati juga daripada sumber-sumber Israiliyat. Okey. Dan kalau kita tengok sumber-sumber Israiliyat ni, sebahagian besarnya adalah kita boleh tengok umur mereka ni dulu dikatakan agak panjang. Basically sama ada lebih 100 tahun, lebih 200 tahun. So Allah Ta'ala alam tentang hayat mereka selama mana. Even Nabi Ibrahim AS sendiri, nanti kita akan sentuh, diriwayatkan bahawa umurnya juga lebih daripada 160 tahun ataupun hampir mencecah 200 tahun. Al-Hafidh Ibn Asakir dalam menceritakan tentang biografi Ibrahim Al-Khalil. Okey, bila kita kata Nabi Allah Ibrahim Al-Khalil, tu adalah maksud dia kekasih. Itu adalah kelebihan Nabi Ibrahim. Allah kata Allah telah mengambil Nabi Ibrahim itu sebagai kekasih. Okey. Dia menyebutkan bahawa nama ibu Ibrahim alaihissalam adalah Amilah. Dan banyaklah kisah-kisah yang diceritakan juga dalam Tarikh Ibn Asakir dan lain-lain tentang beberapa aspek yang berkaitan dengan keluarga Nabi Ibrahim AS. Ada juga yang mengatakan nama ibu dia adalah Buna binti Karbina binti Karsi yang berasal daripada Bani Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Dan kemudian Ibnu Asakir juga menyebut bahawa Ibrahim juga selain daripada digelar ataupun dikenali sebagai Abul Anbiya, beliau juga dikenali sebagai Abu Dhaifan, iaitu orang yang famous lah dalam bab memuliakan tetamu. Sebab Nabi Ibrahim ni, dia nanti kita akan sebut tentang kisah, macam mana kisah Nabi Ibrahim ini memuliakan tetamu, sampai ceritanya itu disebut di dalam Al-Quran. Wa hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim idh dakhalu alaihi faqalu salaman. Cerita tentang tu, iaitu nanti kita akan sentuh. Dan kemuliaan Nabi Ibrahim di dalam memuliakan tetamu ini sangat terkenal pada zaman itu, sehingga seolah-olah sunnah memuliakan tetamu ini dikenali adalah daripada sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Kemudian Ibnu Asakir juga ada menceritakan ketika ayah Nabi Ibrahim Tarikh masuk kepada umur 65, maka lahirlah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sedangkan masa tu Nabi Ibrahim juga ada anak saudara yang bernama dengan Nabi Lut kan. Nabi Lut kenal kan? Nanti itu kita belum masuk cerita dia. Nabi Lut ni anak saudara Nabi Ibrahim. Sebab Ibrahim ada disebutkan dua adik-beradik yang lain, Nahur dan juga Haran. Dan Haran ini dia ada anak yang bernama Lut. Jadi Nabi Lut alaihissalam adalah anak saudara kepada Nabi Ibrahim. Dan setengah riwayat menceritakan Nabi Ibrahim ni adalah bukan anak sulung, dia adalah yang tengah-tengah. Kemudian Haran ini meninggal ketika ayahnya masih lagi hidup di daerah yang dia dilahirkan, iaitu Al-Kaldaniyin dan juga Babylon. So Nabi Ibrahim sangat rapat kelahirannya dengan kota Babylon di Iraq. Ini adalah apa yang masyhur dalam sejarawan Islam. Kemudian Ibrahim alaihissalam juga diriwayatkan lahir, ada sesetengah riwayat menyatakan dia lahir di Ghawta, di Damaskus, di Syria, sebuah perkampungan yang dekat dengan kawasan pergunungan Kasiyun. Tetapi ada yang menolak dan mengatakan Nabi Ibrahim ni dilahirkan di daerah Babylon.
So makam Ibrahim kerana ia pernah mengerjakan salat di sana ketika dibantu oleh Nabi Allah Lut. Kemudian Nabi Ibrahim juga menikah dengan Sarah. Nahor, tak ketahui abang dia maybe. Nahor abang Nabi Ibrahim ni bernikah dengan seorang puteri Haran, iaitu Milka. Dan kemudian Sarah ni adalah wanita yang mandul, tidak memiliki anak. Jadi tarikh ayah kepada Nabi Ibrahim ini membawa anaknya Ibrahim dan isterinya dan juga beberapa kaum keluarganya seperti Nabi Allah Lut bin Haran ini untuk meninggalkan daerah Al-Kaldaniyin untuk menuju ke daerah Al-Kan'aniyin, Kan'ani. Dan mereka tinggal di daerah Haran. Di sana kemudiannya tarikh meninggal dunia dalam usia yang dikatakan mencecah 250 tahun. Oh, panjang kan? Wallahu ta'ala alam. Nabi Allah Nuh alaihi salam pun kita pernah sebut sebelum ini berusia 950 tahun. Mungkin umur masyarakat dulu agak panjang-panjang kerana diceritakan sekitar tu umur mereka masih lagi panjang. Dan untuk faedah ilmiah, ada satu buku yang Al-Mu'ammarin ditulis tentang tajuk-tajuk orang yang panjang usianya dalam rekod sejarah Arab. Dan kat situ kita boleh jumpa amazing, tak tahu, wallahu ta'ala alam, I don't know the actual reality or actual fact. But banyak apa yang saya baca daripada buku itu menunjukkan ramai yang direkodkan memiliki usia yang melebihi ataupun mencecah 300 tahun. Okey. Kemudian mereka ini, family Nabi Ibrahim ini pun pergi, biasanya dia akan travel sekali dengan anak saudara dia Nabi Allah Lut dan juga isterinya Sarah. Mereka ini pergi ke daerah Kan'aniyin. Okey, ke daerah Kan'an ni tak jauh daripada area Baitul Maqdis. So kita nak tahu dia asalnya daripada Babylon. Daripada Babylon dia pergi ke arah Syam. Dan mereka tinggal di kawasan Haran, yang mana pada zaman itu daerah tu dikenali dengan Syam dan beberapa nama tempat lain. Dan masyarakat di sana ketika itu terkenal menyembah bintang. Okay, mereka menyembah agama bintang lah. Mereka menyembah 7 biji bintang ni. Tak tahu kita panggil buah ke biji kot. Dan kaum inilah dulu yang mendominasi masyarakat di Damascus. Bila mereka menghadap ke arah selatan, mereka akan menyembah 7 bintang dengan pelbagai bentuk ibadat. So kat sana adalah pintu gerbang yang melambangkan simbolik of 7 bintang tersebut. Kemudian penduduk Haran juga menyembah berhala. So manusia pada saat itu ramai daripada kalangan mereka masih lagi kufur kepada Allah Azza wa Jal, kecuali beberapa orang seperti mana family Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian Allah cuba untuk nak menghilangkan kesesatan kaum-kaumnya ataupun menarik mereka kepada seruan Allah ni melalui dakwah Nabi Ibrahim alaihi salam. So Allah memberikan kepada Nabi Ibrahim ni wahyu yang diberikan sejak kecil lagi. Sebab itu kalau kita tengok Allah Azza wa Jal ada berfirman di dalam Al-Quran, apa Allah kata? Wa Ibrahima walaqad atayna Ibrahima rushdahu min qabl wa kunna bihi alimin. Sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim petunjuk ataupun hidayah kebenaran, dan kami mengetahui keadaannya. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan ataupun menceritakan tentang perdebatan Nabi Ibrahim dengan ayahnya, dengan kaumnya, yang kita akan sebutkan sebentar lagi insya-Allah. Yang dakwah pertama sekali diserukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kepada ayahnya. So berdakwah kepada keluarga ini adalah salah satu sunnah berdakwah, kita menyeru kepada orang yang terdekat. Even Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah pesan wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada kaum keluargamu, kaum kerabatmu yang terdekat. Okay, sebab itu adalah sepatutnya orang yang terdekat dengan kita dululah yang kita akan cuba untuk nak dakwah.
Nabi Ibrahim juga sedemikian. Nabi Ibrahim menyeru orang yang pertama sekali didakwah adalah ayahnya. Okey, jadi ayah Nabi Ibrahim sudah semestinya adalah manusia yang paling berhak untuk didakwah, sebab itu adalah manusia yang paling hampir dengannya. Maka Allah ceritakan kisah ini ataupun discussion tentang Nabi Ibrahim ini. Kita akan sebut dan kita akan bacakan ayat-ayat Quran yang berkaitan, sebab kita nak biar hadirin dan hadirat kat sini semua belajar tentang disiplin pengkisahan ni semua biar daripada Quran dan hadis, biar daripada sumber-sumber wahyu ataupun sumber-sumber yang diiktiraf, bukan daripada entah mana-mana sumber yang kita ambil, kita quote, kita takut-takut tambah sana dan sini dan kemudian kita keluarkan teori itu dan ini. Itu bukan disiplin dan manhaj kita. Apa yang Allah Azza wa Jalla sebut di dalam Al-Quran, Allah kata, wa Ibrahim idh qala liqaumihi i'budullaha wattaquhu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah kata, ceritakan wahai Muhammad tentang kisah Ibrahim di dalam Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang yang sangat membenarkan. Kemudian dia kata kepada kaumnya, saat dia berkata kepada ayah-ayahnya, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar? Okay? Kenapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar? Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Kenapa kamu menyembah sesuatu yang tak boleh dengar, yang tak boleh melihat, yang tak boleh menolong kamu sedikit apa pun? Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutlah aku, nescaya aku akan menunjukkan kepada kamu jalan yang lurus. Ya abati la ta'budis syaitan inna syaitana kana lirrahmani 'asiya. Wahai ayahku, janganlah kamu menyembah syaitan, sesungguhnya syaitan itu derhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Kemudian Nabi Ibrahim sambung lagi, ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir bahawa kamu akan ditimpa azab daripada Allah yang Maha Pemurah, maka kamu akan menjadi kawan kepada syaitan. Maka apa kata ayahnya? Kita tengok apa yang kata ayah dia is kata-kata tipikal kalau kita pun berdakwah kepada masyarakat kita, kepada kaum keluarga kita. Apa ayah kita? Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Ayah dia jawab, "Hey, wahai Ibrahim, kau nak lari, kamu nak berpaling, kamu benci kepada Tuhan-Tuhanku ya Ibrahim. Kalau kamu tak berhenti, nescaya kamu akan kurejam. Dan kamu kena tinggalkan aku daripada ataupun untuk tempoh yang lama." Jadi kata Nabi Ibrahim, Qala salamun alayka sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Nabi Ibrahim pun kata dengan nada yang baik, dengan nada yang penuh lemah lembut, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu wahai ayah. Aku akan cuba untuk nak meminta ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepada aku. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Wahai ayah, aku akan jauhkan diri daripadamu dan daripada apa yang kamu seru selain daripada Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, moga-moga aku tidak akan kecewa dengan doa kepada Tuhanku. Maksudnya at last pun Nabi Ibrahim pun agak sedih kerana ayahnya juga tidak mau untuk nak mendengar seruannya. Sebab tu even betul kata macam Nasyid Raihan tu, iman itu tak dapat diwarisi, iaitu kaum keluarga Nabi pun ada yang tidak beriman. Kita pun dah tengok kisah-kisah Nabi Nuh, kisah-kisah Nabi
Allah yang lain, yang mana tidak semestinya keluarga itu akan beriman dengan seruan kita. Jadi Allah telah menceritakan dialog ataupun perbualan di antara Nabi Ibrahim dan ayahnya, dan Allah telah menyebutkan macam mana Nabi Ibrahim menyeru ayahnya kepada kebenaran dengan ungkapan yang penuh dengan lembah lembut dan juga cara yang baik. Dicuba untuk nak zahirkan kebatilan sembahan ayah-ayahnya kepada berhala-berhala. Disebut tentang logik-logik yang berhala-berhala itu tidak boleh untuk nak memberikan sebarang mudarat ataupun manfaat. Kenapa perlu sembah berhala-berhala yang kita buat daripada tangan kita ni? Dikatakan dulu ayahnya juga adalah pembuat berhala yang dijual di kota-kota Babylon. Dan kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam mengungkapkan kata-kata yang baik kepada ayah dia sebab dia tahu ayah dia isaman yang kita kena hormat. Walaupun kita nak seru, nak berdakwah, kita kena hormat orang yang lebih tua daripada kita, walaupun apa pun sekalipun kedudukan kita. Jadi apa kata Nabi Ibrahim? Ya abati qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Kan dia kata, wahai ayah, telah datang kepadaku, aku memiliki ilmu yang kamu tiada, maka ikutilah aku, nescaya aku akan menunjukkan kepada kamu jalan yang lurus, iaitu jalan Islam, jalan yang diseru oleh Allah. Tetapi ayahnya kecam. Ayahnya kata, araghibun anta an alihati ya Ibrahim, you want to run away from our gods, wahai Ibrahim. If you not stop with your act, you will be punished. Itu apa yang ayah dia kata kepada Nabi Ibrahim. Jadi masa itulah, saat itulah Nabi Ibrahim tahu bahawa dia tidak dapat untuk nak meyakinkan ayah dia. Maka kita, kalau kita tak berjaya untuk nak berdakwah, jangan kita kecewa sampai kita memaki hamun. Janganlah kita, tak tahu, kita macam kutuk dia, kita maki dia. Tak. Even Nabi Ibrahim, dia tahu bila ayah dia sangat berkeras hati, ayah dia very ego kan. Nak dakwah kepada seorang ayah ni, it's not easy. Sebab ayah kita adalah orang yang melahirkan kita, orang yang kita kena berbakti kepada, orang yang kita kena jaga ucapan kita, orang yang mungkin ada pengalamannya lebih daripada kita. So ego itu ada, ego itu tinggi. Maka Nabi Ibrahim pun sebut dengan perkataan yang baik, salamun alaik. Bagi yang bertanya tentang surah apa ini, ada disebutkan dalam surah Maryam dalam ayat 40 lebih gitu. Salamun alaik, maksudnya peace with you, peace upon you, wahai ayah. So dia tak mau nak bergaduh, nak panjang cerita, dan kemudian dia kata, tak apalah, aku akan cuba untuk nak meminta ampun untuk engkau, wahai ayah. Sebab tu maka Nabi Ibrahim pun okey, tak mau dengar, tak apa, kita move on. Dan Nabi Ibrahim pun minta ampun untuk ayahnya sebagaimana yang telah ia janjikan. Tapi bila jelas bahawa ayahnya adalah termasuk di dalam musuh Allah, maka Nabi Ibrahim pun berlepas diri daripada ayahnya, macam mana yang Allah Azza wa Jal telah firmankan dalam surah Taubah, yang Allah kata, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna Ibrahima la'awwahun halim. Allah kata, permintaan ampun daripada Ibrahim untuk ayahnya tak lain hanyalah kerana janji yang telah diungkapkan kepada ayahnya itu. Tetapi bila jelas bahawa ayahnya adalah musuh Allah, maka Nabi Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lemah lembut hatinya, lagi penyantun. Maksudnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang sebenarnya is very hatinya lembut. So kita boleh faham perwatakannya lembut, cara dia bercakapnya mungkin lemah lembut, bersantun. Itu apa yang Allah puji Nabi Ibrahim. Bagi yang bertanya di IG kita, ada yang bertanya tentang Nabi Ibrahim ni agama apa? Islam. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim ni bukan orang yang musyrik. Semua para nabi diutus untuk menyeru ke arah agama Allah, iaitu Islam. Baik. Kemudian ada dalam sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih. Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam ada sabdakan dalam sebuah hadis yang cerita bahawa Nabi Ibrahim pada hari kiamat nanti akan bertemu dengan ayahnya, Azar. Masa tu Nabi Ibrahim melihat di wajah ayahnya ada penuh dengan debu dan kekotoran. So Nabi Ibrahim kata kepada ayahnya, bukankah dulu aku telah kata kepadamu wahai ayah, janganlah engkau menolak seruanku. Maka ayah dia pun jawab, okey, pada hari ini I will not fight you. Aku tak akan lawan kau dah hari ini. Kalau boleh berpatah baliklah, aku akan terima seruan kau. Tapi Nabi Ibrahim kata, wahai Rabbku, wahai Tuhan aku, kau telah menjanjikan kepadaku bahawa engkau tidak akan menghina aku pada hari kebangkitan manusia ini. Adakah yang lebih menghina aku daripada bapaku yang sangat jauh daripada aku? And apa lagi pada hari ini, macam sekarang isu perbahasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila para ulama berbahas tentang isu adakah ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam mati dalam keadaan musyrik ataupun tidak. Ada yang kata, "Oi, jangan kata dia mati dalam musyrik kerana itu seolah menghina Nabi kita sallallahu alaihi wasallam." Adakah itu memang menunjukkan penghinaan terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Tengok apa jawapan Allah. Bila Nabi Ibrahim kata kepada Nabi Ibrahim, yang Nabi Ibrahim kata, I feel so macam hina lah sebab ayah aku hari ni begitu jauh daripada aku ni kan. Maka Allah kata, aku telah mengharamkan syurga bagi orang-orang yang kafir. Inni haramtul jannah alal kafirin. Kemudian Allah berfirman, lihatlah wahai Ibrahim apa yang ada di bawah kakimu. Maka Nabi Ibrahim melihatnya, ternyata ada binatang sembelihan yang sangat kotor. Kemudian diambil dari kaki-kakinya itu dan dilemparkan ke dalam neraka. So hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih. Dan di dalam kitab tafsir, Al-Imam Al-Bukhari juga ada menceritakan lebih kurang dengan senada dengan hadis di atas. Dan Allah Azza wa Jal ada sebut dalam satu suratul An'am, Allah kata, wa idh qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Nabi Ibrahim kata kepada ayahnya Azar, Allah sebut nama ayah Nabi Ibrahim, nama dia Azar, kenapa engkau menyembah berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. So dalam ayat ni is clearly mentioned that the father's name of Ibrahim is Azar. So this is qaul al-jumhur yang ada sebut bahawa seperti qaul Ibn Abbas, dia ada menyebut ayah nama Ibrahim adalah Tarikh. Tetapi banyak sumber-sumber daripada Israiliyat menyebut dengan sebutan ni lah Tarikh. Ada yang sebut Tarikh. Tapi kita kata bila bahasa-bahasa dulu, kadang-kadang sebutan is maybe a little bit different. Orang Arab panggil Sam, orang putih panggil Sam, Matushalakh, Matushlekh. Dia berbeza-beza sebutan nama-nama yang bukan bahasa kita kan. But ada yang juga mengatakan Azar ni sebenarnya adalah gelaran kepada sebuah patung yang disembah oleh ayah kepada Nabi Ibrahim. Sebab ayah Nabi Ibrahim dulu dikatakan antara pembuat patung kan. Jadi apa kata Ibn Jarir At-Tabari, dia kata mungkin boleh jadi Nabi Ibrahim ada dikenali dengan dua nama. Satu nama dia Tarikh, dan juga mungkin Azar itu adalah laqab ataupun gelaran dia sendiri. So ini kemungkinan ada kebenarannya dengan pendapat Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahmatullahi alaih. Kemudian kalau kita tengok apa yang Allah Azza wa Jal firmankan lagi di dalam Al-Quran, Allah kata
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. Allah kata, demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan yang terdapat di langit dan di bumi, dan kami memperlihatkan kepadanya agar Ibrahim itu termasuk daripada orang-orang yang yakin ketika malam telah menjadi gelap. Ini Allah cerita ni tentang kisah Nabi Ibrahim dengan salah satu kaum yang menyembah bintang. Masa malam dah jadi gelap, Nabi Ibrahim pun melihat sebuah bintang, lalu dia kata ini adalah Tuhanku. Maksudnya Nabi Ibrahim ni cuba untuk nak membantah hujah kaum dia, nak bagi tahu, okey, sekarang ni kamu sembah bintang ini, let's see. Secara pandangan mata kasar kita, bila malam kita nampak ini adalah bintang. So Nabi Ibrahim try to duplicate apa yang kaumnya kata. So dia macam nak mocking lah. So Nabi Ibrahim kata, oh bila ada bintang, oh okey, ini adalah Tuhanku, macam mana yang kaum-kaumnya kata. Tetapi bila mana bintang itu tenggelam, Nabi Ibrahim kata, I don't like Tuhan kita yang nampak terang benderang pada malam ini sudah hilang. So maksudnya dia nak bagi tahu pada kaumnya, this can't be a god. Tiba-tiba siang dan malam timbul. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. Bila mana Nabi Ibrahim pula nampak bulan, sebab bulan ni pun kaumnya masa tu sembah juga bulan tu. So bila bulan tu terbit, dia pun ikut macam mana kaum dia kata, inilah Tuhanku. Tapi setelah bulan tu terbenam, dia pun kata, sesungguhnya Tuhan aku, jika Tuhan tidak memberi petunjuk kepadaku, mestilah aku termasuk di dalam orang-orang yang sesat. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. Bila pula siang, bila nampak pula matahari terbit, Nabi Ibrahim pun kata, okay, this is my God, as what you believe. And Nabi Ibrahim kata, oh ini lagi besar, ini lagi syok bila tengok matahari ni. Tetapi bila matahari terbenam malam hari, Nabi Ibrahim pun cuba nak bantah kaum dia, kata, wahai kaumnya, aku berlepas diri daripada apa yang kamu sembah ini. Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan diri aku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Kemudian Allah cerita macam mana kaumnya membantah dia. وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ. Bila dia dibantah, maka Nabi Ibrahim pun jawab, apakah kalian hendak membantah aku tentang Allah? Padahal sesungguhnya Allah telah memberikan petunjuk kepada aku, dan aku tidak takut kepada sembahan-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali dikala Tuhanku menghendaki sesuatu daripada itu. Pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu, maka apakah kamu tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya? وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ.
bagaimana aku takut kepada sembahan-sembahan berhala-berhala yang kamu persekutukan itu, padahal kamu tidak takut mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala sembahan-sembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujah kepadamu untuk nak mempersekutukannya. Manakah di antara dua golongan itu yang lebih yang lebih selamat daripada malapetaka? Jika kamu mengetahui alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha'u inna rabbaka hakimun alim. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman syirik, maka mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dengan itulah hujah yang telah kami berikan kepada Ibrahim untuk berhadapan dengan kaumnya. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki dengan beberapa kedudukan darajat. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. So, itu adalah dialog yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, macam mana dialog Nabi Ibrahim yang beragiu dengan kaumnya. Tadi dengan ayahnya, sekarang dengan kaumnya yang menyembah bintang. Dan Nabi Ibrahim AS dah jelaskan kepada mereka bahawa bintang-bintang yang mereka sembah itu tidak berhak untuk dipersekutukan dengan Allah, sebab bintang-bintang itu semua pun adalah makhluk Allah yang tunduk patuh kepadanya, yang ikut arahan Allah. Ada masa terang, ada masa gelap, ada masa siang, ada masa malam. Jadi itu adalah bintang-bintang yang terang dan tenggelam, itu adalah kerana hukum alami. Dia tidak kekal abadi. Jadi Allah sahajalah yang telah menciptakan berhala-berhala itu, yang telah mengaturkan, mentadbir tentang hukum alam ini, adalah satu-satunya yang berhak untuk nak disembelih. So macam-macam lah orang kata bintang-bintang yang disembah tu. Ada yang kata salah satunya macam bintang Zuhrah, beralih kepada bintang yang lebih terang. Zaman dulu kan dia ada satu dipanggil sebagai ilmu astronomi ni. Dia pun ada satu perbintangan. Dulu masyarakat dia lebih banyak lah hurafat pasal bintang-bintang ni. Dan kemudian itu apa yang Allah Azza wa Jal telah firmankan kepada kita di dalam Al-Quran. Kemudian zahirnya para sejarawan Islam mengatakan bahawa ada yang kata, Ustaz, tolong mohon pasal 3 tauriyah Nabi Ibrahim di IG. Ada yang bertanya tentang soalan itu. InsyaAllah sebentar lagi InsyaAllah kita akan masuk kepada kisah tauriyah tersebut. But before that, apa yang kita sebut tentang sembahan-sembahan bintang itu berlaku mengikut sejarawan Islam pada masyarakat Harran di Dimashq. Mereka inilah yang telah menyembah bintang-bintang tersebut, yang mana perkara ini juga kita boleh saksikan apa yang sebab ada kaum Nabi Ibrahim ni ada dua, satunya yang sembah berhala, satu yang sembah bintang. Dan kemudian kalau kata tengok kepada apa yang diingkari oleh kaum Nabi Ibrahim, yang menyembah bintang pun ada juga, yang menyembah bintang ada, yang menyembah berhala pun ada juga. So antaranya Nabi Ibrahim AS, dia kata dalam surah Safat, وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَهُ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ. Ketika Nabi Ibrahim tanya kepada kaumnya dan ayahnya, apakah yang engkau sembah? أَإِفْكًا آلِهَةً مِّن دُونِ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين
macam mana dia argue secara rumusan yang Allah cerita dalam Al-Quran ini. Maksudnya dia nak buktikan bahawa berhala-berhala ini tidak bercakap. Kalau kita tengok penyembah-penyembah berhala ni, biasanya mereka ni akan sediakan makanan, sembelihan, letak depan-depan berhala-berhala untuk jadi tempat pemujaan. Jadi Nabi Ibrahim pun kata, kenapa berhala-berhala ni tak makan pun makanan yang kau hidangkan ini? Ala ta'kulun. Bila dia tanya kat berhala tu pula, berhala tu tak jawab. Tanya, kenapa tak sedap ke makanan ini? Kenapa tak makan? Maka Nabi Ibrahim pun saja je macam provoke lah benda tu depan kaum dia. Malakum la tantiqun. Kenapa engkau tidak bercakap, wahai berhala? Itu dia saja nak provokasi. Faraga alaihim darban bil yamin. Kemudian Nabi Ibrahim pun sepak pukul berhala itu. Ini sebenarnya adalah ringkasan kepada kisah penuh yang nanti kita akan bacakan cerita ayat yang menceritakan macam mana Ibrahim meruntuhkan berhala tersebut. Runtuh ganak. Fa aqbalu ilaihi yazifun. Datanglah kaumnya bergegas kepada dia. Qala ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Qalu ibnu lahu bunyanan fa'alqaw fil jahim fa'aradu bihi kaidan faj'alnahumul asfalin. Kisah dia adalah Nabi Ibrahim AS ni dia pergi dekat kaum dia. Dikatakan bahawa dia pergi kepada kaum penyembah berhala dulu, dan kemudian baru dia move, masa dia dekat Haran tu baru dia dakwah pasal orang yang sembah bintang. Tapi masa yang sembah berhala ni, cerita dia bila dia dah berdakwah kepada kaumnya, memang dah jadi famous lah. Masa tu ramai orang tahu Ibrahim the only guy yang mana reject our sembahan. Jadi satu hari tu, lepas dia dah berargue dengan kaum dia, dia kata berhala dia tu tak boleh cakap, berhala tak boleh dengar. Masa tu kaum dia take it easy, dan akhirnya kaum dia tu macam layan tak layan. Walaupun Nabi Ibrahim kata kenapa dia tak makan, kenapa dia tak cakap dan sebagainya. So satu hari masa kaum dia pergi ke pergi ke satu perayaan tu dekat luar kota. So Nabi Ibrahim ni kata, inni saqim, aku ini sakit. Nampak tak kat sini sebenarnya ada satu pengajaran yang kita boleh ambil. Tengok macam mana principle of Ibrahim alaihissalam. Yang mana Nabi Allah Ibrahim ni, dia tak mau join perayaan-perayaan yang ada unsur-unsur musyrik, ada unsur-unsur kekufuran. Dia minta izin. Dia bagi alasan dan excuse, inni saqim. Dia kata aku sakit. Mungkin dia tak sakit pun. Yang ini nanti akan masuk kepada isu orang kata betul ke Nabi Ibrahim ni dia pernah 3 kali dia berdusta. Saat lagi kita akan kupas tentang isu ni. But bila kita tengok Nabi Ibrahim ni, bagi saya ini pengajaran. Kita tengok macam mana kita orang Islam hari ini. Kita pada hari ini berlumba-lumba untuk nak menghalalkan sometimes kita punya tindakan dalam meraihkan certain perayaan musyrik. Ada batasnya dalam kita bertoleransi. Tetapi kita tengok stand of Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita hari ni, Allah kawan kita dah ajak pergi ke perayaan, let's say Christmas ke, perayaan itu dan ini, yang jelas-jelas mungkin ada unsur-unsur syirik, ada unsur-unsur yang ni. Kita pun kata tak apalah, pilah kan, kita tak nak buat alasan. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam, inni saqim, I cannot go, I'm sick. Maksudnya dia bagi alasan sebab dia sensitif tentang perbahasan tu. Kita pula kata aku sihat, let's go, let's enjoy. Kita pun sanggup meniru ataupun ada unsur musyabahah dengan orang-orang yang bukan Islam dalam simbolik agama-agama dia. So yang ini kita kena ambil pengajaran lah daripada kisah para anbiya ini. Kemudian bila mana kaum dia dah di luar kota, apa Nabi Ibrahim buat? Dia ambil kapak, dia hancurkan berhala-berhala semua yang ada dekat situ, untuk dia tahu this is the final act. Selepas ini he's a dead man. So dia lepas dia pecahkan berhala-berhala tu, dia pun gantungkan kapak itu di berhala yang paling besar. Okay? Berhala yang paling besar itu ditinggalkan saja untuk dia nak jadikan hujah
provokasi dengan kaumnya nanti. So fa'aqbalu ilaihi yazifun, kaum dia pun bila balik tu terkejut. Bila terkejut tengok berhala tempat dewan-dewan sembahan mereka itu telah hancur, dia pun panggil ramai-ramai pun datang dalam keadaan rushing nak tengok apa yang telah berlaku kepada Tuhan-Tuhan mereka. Jadi bila itu dia terfikir, Damon ni terfikir satu orang sahaja, the only potential guy that who can really do this is Ibrahim. Orang putih panggil Abraham. So this is the only guy who always mocking our gods. So it must be him who did this, and we supposed to summon him, and we have to question him. So akhirnya Nabi Ibrahim pun dia telah diseru, dipanggil untuk di judge. Dan bila Nabi Ibrahim masa tu dia masih lagi muda, dia masuk lagi muda, tapi dia datang, orang kata, betul ke kamu yang buat? Betul ke kamu buat? So Nabi Ibrahim dia kata, ya. Dia kata bukan aku yang buat. Ini apa, kamu kalau kamu tengok berhala tu, siapa yang tengah pegang kapak tu? So yang berhala paling besar tu lah yang tengah pegang kapak tu. So Nabi Ibrahim pun dia kata cuba tanya kat berhala besar tu. Dia je yang tak hancur tu. Mestilah dia nampak sesuatu. Mungkin dia kot yang pecahkan kawan-kawan dia ni. So bila kira macam ni, marahlah dia punya kaum dia. Bila marah, dia pun tahulah Nabi Ibrahim ni saja nak mocking. Tengok, nampak tak? Dia tahu bahawa sembahan-sembahan berhala mereka ini tidak boleh memberikan kesan kepada mereka, tetapi mereka masih lagi berkeras hati untuk nak menyembah mereka. So masa itulah Nabi Ibrahim pun ambil kesempatan untuk nak sampaikan hujah dia. Dia kata, tidakkah kamu perhatikan apa yang telah kamu sembah? Apa yang kamu dan nenek moyang kamu ini sembah dahulu? Sesungguhnya apa yang kamu sembah ni adalah musuh Allah, musuh semesta alam. So itu apa yang berlaku. Dan Nabi Ibrahim AS, dia tak ada perasaan yang sedikit pun perasaan takut. So bila itu yang terjadi, maka lepas trial, akhirnya mereka tahu diputuskan Nabi Ibrahim bersalah, dan dia kata kita kena bakar dia sampai mati. So bila nak bakar tu kena lemparkan lah. Kita kata kena siap kumpulkan kayu-kayu api yang besar. Maka dikumpulkan banyak kayu-kayu api yang besar-besar, dan dikatakan ambil berhari-hari untuk nak kumpulkan kayu api untuk nak bagi marak api yang sangat besar. Dan apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, la ilaha illa anta subhanak lakal hamdu wa lakal mulku la syarika lak. Diucapkan zikir tu, dan dia kata banyak-banyak, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. So ini adalah ucapan bila mana kita rasa kita ini dizalimi, we need protection from our God. Ulang, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan ini juga apa yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khandaq. Okey. Nabi SAW juga mengucapkan kalimah ni masa dalam keadaan yang agak cemas masa tu. Dan masa itulah apa Nabi Ibrahim Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Bila Nabi Ibrahim ni sampai panasnya api tu daripada jauh, dia nak lontarkan dengan macam apa namanya, catapult, something like that, manjanik tu kan. Dia baling, Nabi Ibrahim masuk dalam api tersebut. Tengok Allah dengan firman dan kuasa daripadanya menyejukkan api. Allah yang menciptakan api yang panas, Allah juga boleh menjadikannya sebagai sejuk. Tetapi sejuk yang bagaimana? Bardan wa salaman ala Ibrahim. Mesti ada unsur yang sejuk dan selamat. Kalau sejuk tapi beku, tak jadi juga. Kalau sejuk sampai menggigil, tak jadi juga. Tapi dengan sejuk yang so-so, yang boleh membuatkan Nabi Ibrahim survive in that fire.
So even walaupun dah bakar lama tapi Nabi Ibrahim relax je sampai kat situ. Dan akhirnya Nabi Ibrahim ketika itu keluar. Itu yang Allah kata, mereka hendak membuat tipu daya terhadap Nabi Ibrahim, tetapi kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Allah kata, inilah wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. So itulah yang berlaku di antara Nabi Ibrahim dan kaumnya. Masa tu bila dia dah tahu kaumnya itu memang sangat tegar lah, baru dia kata okey, dia kena keluarlah daripada kota tersebut. Dan untuk saya sebut juga kat situ ada hadis yang diriwayatkan bahawa cicak adalah binatang yang meniupkan api kononnya untuk nak marakkan api tersebut. Jadi sebahagian orang mengatakan digalakkan untuk membunuh cicak kerana dia adalah binatang yang meniup api Ibrahim agar tidak padam. But apa yang kita kena faham bahawa sunnah untuk nak kita membunuh cicak ni bukan sebab binatang tu tiup. Sebab apa salah cicak yang hidup sekarang kan? Itu cicak zaman dulu. Tapi cicak zaman sekarang ini adalah kerana dia adalah tergolong dalam binatang fuwaisiq, binatang yang membawa mudarat yang besar. So mudarat itulah yang apa-apa binatang yang menyakitkan kita, ada yang mudarat dia, maka dibolehkan untuk kita bunuh, macam tikus, macam cicak, kalajengking, ular. Yang ini ada sahabat saya ni, dia sayang ular ni. Tak adalah ular yang berbahaya lah kan. Tapi masalahnya is kita kadang-kadang tak kena faham juga bila diperintah bunuh ni, maksudnya dengan bunuh secepatnya, bukan bunuh dengan seksaan yang menyakitkan. Even bunuh yang paling cepat, dalam hadis pun bagi tahu, idza qataltum fa ahsinul qitlah, kalau kamu nak bunuh dengan cara yang terbaik. So binatang yang boleh memberikan mudarat ini kita cuba elakkan. Kalau dia tak memberi mudarat pada kita, mungkin dia akan memberikan mudarat kepada orang lain. Baik. Ada orang yang bertanya, kata Assalamualaikum Ustaz, bolehkah kita menggunakan doa Nabi Ibrahim ketika dibakar untuk fadilat tertentu berdasarkan kisah Nabi Ibrahim tersebut, contohnya sebagai ayat penyejuk? Yang ini dulu pun ada, kita kata dengar lah, orang selalu cerita dululah. Masa saya kecil-kecil pun orang kata kalau dapat air kopi panas-panas tu kan, nak bagi dia cepat sejuk, kunna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tiup, baca banyak kali tiup. Tetapi sebenarnya tak ada fadilat gitu. Maksudnya fadilat untuk nak menyejukkan api ni bukanlah kita baca ayat Nabi Ibrahim. Sebab kita nak menyatakan ayat-ayat tertentu ni ada fadilat tertentu, mesti kena ada wahyu daripada Allah Azza wa Jal. Wahyu daripada Allah Azza wa Jal itulah yang akan memberi kita wahyu. Untuk sahabat-sahabat yang berada di IG, nampaknya bateri kita cuma tinggal 5%. Jadi mungkin handphone kita akan terpadam tidak lama lagi. Minta maaf banyak-banyak. Okay. Jadi tak apa, tak ada masalah. Sebentar lagi kita akan bagi ruang untuk siapa-siapa yang nak bertanya, boleh bertanya, insya-Allah. Okay. Jadi itu apa yang kisah yang berlaku pada Nabi Ibrahim. Baik, kalau ada apa-apa sebarang soalan, boleh bertanya di kesempatan yang ada ni. Kisah Nabi Ibrahim ni a little bit panjang sikit, sebab dia antara kisah yang Abul Anbiya, dia ada macam-macam kisah. So maybe perhaps kita akan sambung lagi kisah Nabi Ibrahim ni pada minggu yang seterusnya. Dia ada kisah macam mana dia berhijrah, macam mana kelahiran anaknya lagi, dan kemudian kisah-kisah yang seterusnya, pembinaan Kaabah dan semuanya. InsyaAllah kita akan sambung lagi. But kita open pada ada sesiapa yang nak bertanya. Tadi untuk nak sambung balik jawapan, tidak warid nak sebut apa-apa kelebihan ayat mesti kena ada sumber wahyu. Sebab kelebihan daripada kalamullah mestilah disebutkan oleh Allah sendiri. Wahyu Allah itu ataupun Nabi SAW itu saja boleh menyebut tentang fadilat yang khusus tentang satu-satu ayat. So it's not true bila kita tengok sometimes dalam masyarakat kita yang
bila bercerita tentang okey, kalau nak anak lelaki yang handsome ataupun ni, baca surah Nabi Yusuf bagi ibu-ibu mengandung. Siapa nak anak perempuan, bacalah surah Maryam. La, itu fadilat yang tidak sahih, yang tak ada pun. Itu hanya satu, orang kata apa, some kind of apa yang masyarakat Melayu try buat satu, bukan orang Melayu je, even kita tengok banyak tempat sekalipun, dia try to create this kind of fadilat, dan ianya tidak ni. Okey, ada yang tanya, adakah Raja Namrud juga menyembah berhala? Raja Namrud ni antara taghut yang mendakwa bahawa dia juga adalah Tuhan yang berkuasa. Dia seperti Firaun. Nanti kita akan cerita tentang dialog macam mana lepas Nabi Ibrahim ni dibakar di sini. Nantilah dia akan pergi berhijrah, masa tu dia akan bertemu dengan Raja Namrud. Yang mana Raja Namrud ini ada satu negara, raja yang lain, bila didengar tentang